tertib pokok. Itulah menjadi fundamental, menjadi asas grassroots hukum hakam Islam tu. Sebab itulah syarak adat berseni hukum berseni kitabullah. Syarak mengatur adat makan. Kuih adat tak gaduh syarak. Kuih syarak tak gaduh adat. Syarak menaki adat menurun. Cukup cantik. Syarak dengan adat kita dah sandar berjana. Ba'au dengan tabing. Antara keduanya. Terima kasih Tok. Saya nak patah balik soalan saya tadi berkaitan dengan sejarah awal tadi. Tadi Datuk ada menceritakan Negeri Sembilan ni dah wujud sebenarnya sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, sekitar abad ke-13 ke-14. Kemudian apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Melaka pada masa itu Sultan Mahmud telah mengundurkan diri. Saya tak cakap melarikan diri, dia mengundurkan diri ke Johor. Dan sewaktu perkara itu berlaku, Negeri Sembilan pula berkiblat ataupun berajakan di Johor. Ke Johor minta perlindungan. Kemudian sekitar 200 tahun lebih, Johor pula tak upaya nak memberi perlindungan kerana ada serangan daripada Bugis ni, daripada Aceh, Mahkota Alam Riau, Linggar dan sebagainya. Jadi apabila itu berlaku, maka pemimpin ataupun ketua-ketua lah, boleh saya katakan di Negeri Sembilan bersepakat untuk mencari satu mata benih. Betul tu kerana daripada Minangkabau sendiri. Jadi itulah yang terangkan oleh Datuk untuk dirajakan. Jadi itulah yang Datuk terang tadi tentang Raja Katib pada awalnya. Kemudian kita mengambil atau mengisytiharkan Raja Melewah dan Raja Mahmud itu sebagai yang tuan besar ni sebenarnya yang pertama sekitar tahun 1770. Jadi soalan saya seterusnya tu, selepas 1770 iaitu Raja Melewah jadi raja yang pertama, selepas daripada tu adalah dia punya pengganti dia, raja kedua, raja ketiga yang daripada Minang, kemudian semua tu dijemput. Kemudian raja daripada sendirilah. Jadi soalan saya tu, boleh Datuk ceritakan sikit keadaan Negeri Sembilan secara umum lah, daripada tahun 1770 tu sampailah mungkin sekitar tahun hari ni. Itu maknanya kita nak. Jadi bila beraja ke Minangkabau tu kan, ke Pagaruyung tu, tanah pangkal Minangkabau, tanah rantau Negeri Sembilan, rantau pergi beraja luar Pengulu kata, Patah Petitih atau tu kan. Jadi apabila Raja Melewah mangkat, dijemput dia seorang lagi, iaitu Yam Tuan Hitam. Bila Yam Tuan Hitam mangkat, jemput dia seorang lagi, iaitu Yam Tuan Lenggang. Bila mangkat Yam Tuan Lenggang tahun 1824 tu, tahun 1824 tu, dijemput dia seorang lagi, Raja Labu. Tapi ada ngobakan Raja Labu. Saya ngobakan mana-mana pakailah ngobakan. Tetapi mungkinlah daripada segi akhlak dari segi apa tak cocok, tidak diperkenan oleh Datuk Muar khususnya sebagai penghulu tanah mengandung dan Datuk Kelano sendiri Sungai Ujung. Jadi dihantar balik. Jadi bermula daripada itu, maka anak daripada Lenggang tu tadi bernama Raja Radin. Jadi Radin lah dilantik sebagai Yam Tuan, dan kalau boleh dikatakan anak negeri watan Diraja pertama mewarisi takhta kerajaan. Tidak ada lagi diambil daripada dijemput daripada Minangkabau. Bermula daripada Radin tu, dan dicatip dalam perlembagaan Undang-Undang Turun 9 itu hanya keturunan Radin atau Yam Tuan Radin saja yang menduduki ataupun yang boleh ditabalkan sebagai Yam Tuan Seri menanti. Dulu, ini dan akan datang, insyaAllah. Sekarang ni dah 3 balik rasa saya dah kan. Jadi maknanya yang tempatannya tu orang lokal tu Raja Radin. Yam Tuan Radin. Sikit lagi tu tentang campur tangan British lah tu. Tuanku Antah. Ya. Jadi itu pun cantik juga. Jadi bila sabut
Yam Tuan Antah ni kita tak dapat lagi, tak dapat kaitkan, iaitu semasa konflik untuk menduduki takhta kerajaan tu lah. Ada seorang anak raja, Tunku Ahmad Tunggal nama dia ni kalau tak salah saya beralih cakap Raja Kampung Tengah ni. Dia ni anak Yam Tuan Ulin ni, anak Yam Tuan kelima. Dia nakkan takhta ni. Orang tak mau kan? Tak mau. Jadi dia pergi ke Sungai Ujung mengadu. Masa tu Datuk Kelano ialah Datuk Said Abdul Rahman. Ya. Orang tua-tua nyebut Said Aman yo. Dia Said Abdul Rahman. Jadi Said Abdul Rahman setujulah. Setuju. Jadi Yam Tuan Antah terpaksalah mempertahankan diri kan. Berlakulah perang Bukit Putih. Dia berperang antara Yam Tuan Antah dengan Datuk Kelano Said Abdul Rahman. Said Abdul Rahman ni pula dia tahu dia dah cuba dah sebab angkatan Raja Melayu Yam Tuan Antah dah sampai ke Parui. Dah ditawan oleh Balai Polis Parui tu dah. Nak macok nak pergi ke jalan Butler hari ni je lagi. Nak apa? Dia dapat minta bantuan serta-merta daripada Inggeris ataupun British menggunakan sepoi itulah. Dan dia juga Said Ahmad rekrut masa tu cukup ramai orang Arab di Rasah. Rekrut ni masuk juga menjadi menyerang angkatan Yam Tuan Antah ni. Perangan itulah dah Bukit Putih. Kata orang tua-tua tampek beramuk, tampek bercemat, tampek bertimpas kata Jawa, betul-betul atas bukit puncak tu. Di bawah tu lah. Tapi angkatan senapang yang digunakan oleh British ni canggih. Ada dinamakannya peluru berantai. Agak saya berantai ni GPMG lah kalau hari ni kan. General Purpose Machine Gun kan. Tak payah nembak orang tu. Ditembak ada nahan yang tinggi kita. Bawah tu orang tu dah hanti jom impok. Orang-orang Yam Tuan Antah ni. Kelempangan mati. Jadi dititah oleh tuanku. Yam Tuan. Orang kaya kata. Kita kata dia berono lah. Anak apa tu dia, apa ramai orang kita mati kita dia, dan pula ni dah rumah-rumah mau dibakar. Termasuk istana yang dibina yang dekat tapak klinik dan post office hari ni, iaitu The White Palace. Istana Palih kata orang tu. Itu pun dibakar oleh orang putih. Jadi tak ada istana. Jadi bila tak ada istana, Yam Tuan Antah terpaksa berundur ke Istana Baru nama. Jadi Istana Baru tu Malang dah diambil lah satu kerabat, lupa saya nama. Didirikannya pula di Port Dickson, Batu Ampek ke Batu Tiga. Yang tahu cerita tu Tunku Baridah. Bukan istana tu dah, itu istana Cik Rahah tu yang apa tu. Jadi lepas pada tu mangkat Yam Tuan Antah dilantik lah tuanku almarhum Tunku Masyah ni sebagai pengganti kan. Jadi masa tu duduk di situ juga, kemudian dia dititah oleh almarhum tu membina sebuah istana baru. Itulah dia istana lama Sembilanti dijadikan Museum Diraja Sembilanti itu, iaitu 1902 mula dibina, siap 1908 6 tahun. Buat daripada kayu, tak menggunakan sebatang pun batu. Kayu atap daripada North Borneo, kayu belian. Kayu diambil nutan peragai lah. Itulah dia. Lepas tu tahun 30 siap dibuat satu istana baru yang ada hari ni. Pindahlah almarhum Tunku Mat Syah Marin. 3 tahun dia duduk. Tahun ketiga mangkat. Dia ganti oleh anak dia baginda Tunku Abdul Rahman. Itulah dia Agung Utama. Mangkat Agung Utama ganti oleh anak dia baginda Tunku Menawai, iaitu ayah dia pada Tuanku Mukhlis hari ni. Mangkat Tunku Menawai, pendek pula Tunku Menawai ni tak lambung perintah. Digantikan oleh adik Tuanku Jaafar, iaitu adik-adik bin Tunku Abdul Rahman laku kan. Jadi bila mangkat Tunku Jaafar, balik kepada anak almarhum Tunku Menawai, Tuanku Mukhlis. Itulah dia senario Siamang Gagap tu. Saya tertarik dengan Siamang Gagap. Jadi Siamang Gagap ni ialah Mukmin nama yang sebenar. Dia ni berasal suku orang Selamat Pahang ni. Dia ni memang hebat, seorang ahli persilatan apa. Kata atau apa sama dulu. Ya Allah ni cukup sesuai lah masa kan. Siamang Gagap ni kata dia
Tak ada biji mata yang berani dah kata dia. Kalau dia tanung aja pun keluar kencing kata. Macam Datuk Kekek lah bang kan. Orang kan tak apalah hebat mana kan, tapi ada pegawainya kata dia. Jadi dia juga masuk perang tu sama Gagap ni. Datuk Muar perang sebab tu luak-luak tanah mengandung. Semenanti tu lingkung lah hari ni kan. Muar, Jampu, Teraci, Ineh semua masuk perang. Melawan angkatan British tu kan. Sebab tu lah dia korek ekor orang putih. Yang lain tu dia angkat jadi undang. Dia pas tinggal pengulu tu. Asitis pengulu kan. Sebab tu bila yang Tuan Antah pergi mengadu kepada Governor General, kata tuanku biasalah, siapa berapa orang Nori yang kalah dapat nama menang. Maknanya nanti ditawan oleh Datuk Kelano Syed Abdul Rahman. Dia kata Tuan tahu cakap Melayu kat ni. Saya berapa orang sama Syed Abdul Rahman untuk Kelano, bukan berapa orang putih. Kenapa pakai orang putih? Bagi saya masuk 3 bulan untuk menyusun barisan. Saya nak perang balik. Patah pula lidah orang putih tu. Ini cerita batu-batu ni. Patah lidah. Kata dia, baiklah tuanku baliklah ke sini nanti, perintahlah sini nanti dan luak-luak di bawah naungan. Itulah dia Muar Jampu Teraci Universiti ini tu. Tapi Johor ni dia play safe kata putih kan. Dia menabalkan tuanku Mat Syah. Kan? Anu Ramau tak? Sungai Jung tak? Jalabu tak? Tampin tu baru late lah 1834 kan. Tu bikinan Inggeris tu kan. Syed Saban mula lain cerita kan. Itulah dia cerita. Okay. Terima kasih tu. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung tu. Ya. Cuma saya ada satu soalan. Soalan ni agak umum lah. Minta pandangan Datuk lah. Ya. Kalau kita tengok sekarang ni generasi sekarang, generasi muda sekarang dah jauh dah sebenarnya, lari daripada, tak kenal sejarah dia. Asal usul dia. Tak kenal adat budaya dia. Kalau di Negeri Sembilan ni adat Pepatih lah. Yalah. Jadi apa soalan saya tu, apa harapan Datuk lah? Harapan Datuk kepada generasi sekarang lah, khususnya tentang kita orang kata penting sejarah ni. Pentingnya adat ni untuk diguna pakai, untuk diperkasakan. Jadi mungkin minta pesanan Datuk lah. Yalah. Terima kasih. Ya. Bila sebut adat ni banyaklah dia punya definisi kan. Tapi kita ambil yang straightforward je lah. Adat ni undang-undang. Adat ini adalah law kata orang putih. Kalau tak ada adat, kita memakai hukum rimbo. Hukum rimbo. Hukum rimbo ni kata bahasa orang putih, survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah kudrat. Kan? Berfaham ke pangkalangan. Macam tu. Jadi dengan adanya adat itu adalah suatu benteng yang akan memberi keselamatan, perlindungan kepada khususnya yang lemah. Kalau tidak, orang yang kuat menindihlah orang yang lemah. Ada undang-undang tak? Undang-undang ini melindung kan? Jadi adat ini juga adalah satu sistem sosial yang memberi keharmonian, memberi kebaikan kepada seluruh masyarakat itu sendiri. Jadi harapan pinta-pinta saya, kalau dulu-dulu adat Pepatih inilah yang diguna pakai dalam apa juga bidang pentadbiran pemerintah Negeri Sembilan. Datang orang putih je, baru bandar ni diubah ada orang putih kan. Kalau tidak, apa saja, segi jenayah ke, segi penakahat ke, segi apa ke, syarat dengan adat Pepatih itulah diguna pakai. Jadi bila orang putih diubah mengikut cita rasa dia, yang ditinggalkannya berkenaan dengan hak raja-raja, hak tanah pusaka, itu sikit-sikit. Yang lain tu dia buat habis. Jadi harapan saya semoga sejarah biasanya berulang. Orang putih kata history repeats. Jadi diharapkan dan dia tengok pada hari ini, iaitu adat Pepatih ini telah diberi satu inisiatif, satu nafas baru khususnya oleh pemerintah yang memerintah negeri ini, kerajaan negeri ini, iaitu untuk diperkasakan, dimartabatkan supaya ia menjadi satu yang begitu unggul, ampuh dan cantik. Kalau tidak, inilah jadi budaya buang anak ni pun, kalau berpegang pada adat dia tak buat. Berpegang pada agama jauh sekali kan.
Begitu juga gejala-gejala lain. Mari tu usik aja seorang nak darah, jangan. Itu ipar pada anu tu, anu abang ipar tu jangan. Kau tak jadi dah. Ya. Hari ni ayah pun mengajarkan anak. Adik-beradik pun sumbang mahram kan. Tu dia. Pentingnya adat dengan syarak itu tak dapat dipisahkan. Kata adat tak bercerai tangan antara agama dan adat ni. Jadi kalau kita stick, tak pernah jumpa, tak bersuruh, tak pernah maka tak cinta. Jadi bila kita buat pendedahan, kita bagi exposure kepada orang tu, saya harap pelan-pelan dia akan revert balik semula. Kalau convert tak pernah jadi kan, dia revert, ondo balik ke belakang, insya-Allah. Ya. Okey, Sir.